Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu pada hari kedua Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah sebagaimana biasa kita akan kongsikan satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai mematuhi anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Hari ini kita akan sambung ayat ketiga surah Saba. Semalam kita sudah huraikan ayat yang kedua, insya-Allah. Hari ini ayat ketiga pula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib. La ya'zubu 'anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan pujian, ya, alhamdulillah. Pujian ke atas, pujian untuknya, ya, di mana disebut bahawa kerana dialah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi termasuk dalam nikmat yang Allah berhak dipuji selain daripada apa yang telah disebutkan dalam ayat pertama dan kedua, iaitu yang ketiga ini tentang kebangkitan selepas mati. Itu juga adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana selepas kita mati kita dibangkitkan semula. Tidak hancur jadi tanah begitu saja, sia-sia segala apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Jadi hal ini, kebangkitan selepas mati ini diingkari, dibantah oleh orang-orang yang tidak beriman, iaitu oleh orang-orang kafir. Jadi inilah Allah mulakan dengan ayat ketiga ini dengan firman-Nya, wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang-orang kafir ini merujuk kepada orang kafir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, ya. Mereka yang berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bermakna yang kafir engkar ni hanya pada masa itu sahaja yang wujud. Mereka berkata la ta'tina as-sa'ah. Sa'ah itu iaitu hari kiamat serta kebangkitan selepasnya tidak akan datang kepada kami. Okey, maksud dia tak datang kepada kami tu menafikan berlakunya kiamat lah. Bukanlah maksudnya kiamat tu berlaku tempat lain, ke atas orang lain, tapi tak kena kami je. Bukan begitu, ya. Jadi maksudlah ta'tina sa'ah tu maksud dia nak menolak sepenuhnya kemungkinan berlakunya kiamat itu. Itu maksud dia, ya. Jadi bukanlah kata tak berlaku kat kita, berlaku tempat lain. Bukan, ya. Kemudian jadi Allah nak menegaskan bahawa ia pasti berlaku. Jadi Allah perintahkan Nabi menjawab tuduhan itu, tuduhan kiamat tak mungkin berlaku itu. Allah berfirman, qul bala, pasti. Pasti, yang bala tu maknanya pasti dia akan berlaku, dengan sumpah pula wa rabbi, iaitu demi Tuhanku. Bala wa rabbi, kita nak kata demi Tuhanku ia tetap akan berlaku. Ya, menurut Ibnu Katsir, dalam Quran ada 3 tempat sahaja Allah bersumpah dengan nama dia sendiri, dengan dia sendirilah, dengan dirinya sendiri Allah bersumpah akan berlakunya kiamat ini. Iaitu pertama dalam ayat ini, bala wa rabbi, maknanya pasti demi Tuhanku. Yang
yang tempat lain, dua tempat lagi dalam surah Yunus ayat ke-53. Ya, jadi sahabat-sahabat bolehlah rujuk ya. Saya tak perlulah baca ayat itu sebab nanti panjang masa ya. Okey, dan satu lagi tempat surah At-Taghabun ayat 7. Yang Allah bersumpah dengan dirinya sendiri tentang kepastian berlakunya kiamat. Jadi bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Maknanya dia akan datang kepada kamu. Begitu juga maknanya la ta'tiyannakum, datang kepada kamu tu bukannya menimpa mereka sahaja. Jadi maknanya kiamat itu pasti datang. Dalam hidup kita lah, semualah kan, semua makhluk akan mati dan akan dibangkitkan semula. Siapa yang akan mendatangkan itu? Alimul ghaibi, iaitu Tuhan yang mengetahui segala yang ghaib. Apa kaitan dengan mengetahui segala yang ghaib ni? Sebab alasan besar yang mereka menafikan berlakunya kiamat dan bangkit semula selepas kiamat tu ialah kerana mereka rasa mustahil perkara yang dah mati, hancur, lebur, tak tahu ke mana, dah jadi abu, jadi debu, tiba-tiba nak dibangkitkan semula. Jadi itu satu alasan besar yang mereka war-warkan. Padahal kalau nak kira, tak payahlah pergi jauh-jauh, fikir diri sendiri pun asalnya tak ada, Allah boleh adakan kan. Jadi Allah menyebut alimul ghaibi ni ialah nak menunjukkan bahawa walaupun segalanya dah hilang, lenyap, hancur, lebur, tapi Allah Maha mengetahui apa saja yang ghaib tu. Yang ghaib tu maknanya ghaib bagi pandangan kita. Sebab bagi Allah Subhanahu Wa Taala mana ada ghaib kan? Semuanya nyata dalam pandangan dia, pengetahuan dia. Jadi alimul ghaib. Dan untuk mentakkidkan, menguatkan, mengukuhkan makna alimul ghaib ini, Allah sebut la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Maknanya tak ghaib, tak hilang, tak lenyap, tak lesap, tak tersembunyi daripada ilmu Allah itu mithqalu zarrah, sebesar zarah. Sebesar zarah fis samawati wala fil ardi, di langit dan di bumi. Wala asgharu min zalika, dan tidak, maknanya zarah tu dah kecil sehingga yang kecil lebih kecil daripada zarah. Wala asgharu min zalika wala akbar, dan yang lebih besar. Semuanya itu Allah tahu, dan di samping itu dia tercatat dalam Kitabim Mubin. Nak mengatakan bahawa kemasnya ilmu Allah tu tercatat pula dalam kitab yang nyata. Sahabat, kalau kita tengok di sini ya, kalau kita mati kan, kita mati, jasad kita ditanam dalam bumi, hancur jadi tanah ya, kulit-kulit, tulang-tulang semua dah hancur, lebur jadi tanah, tak mana-mana dah meresapnya. Tapi kita tahu kita manusia ni dia terdiri daripada jasad dan roh. Kan, jadi jasad kita masuk dalam bumi, ruh kita dibawa ke langit. Jadi sebab itu munasabahnya Allah sebut di sini fis samawati wala fil ard. Jadi maknanya Allah tahu ruh kita yang dinaikkan ke langit tu duduk kat mana, macam mana keadaan, di mana, kemudian jasad yang hancur lebur dalam bumi ini pun Allah tahu. Jadi tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak membangkitkan semula jasad yang dah hancur dalam bumi ni dan nak mencantumkan dengan roh yang menerawang di langit sana. Jadi Allah tahu tak adalah nanti tertukar jasad kita dicantum dengan ruh orang lain ke, tak ada kan. Allah Maha mengetahui. Yalah, semua makhluk dia bukan. Jadi maknanya itu disebut fis samawati wala fil ard. Maknanya ruh-ruh kita yang di langit dan jasad kita yang terkubur dalam bumi yang dah hancur lebur, hancur lumak tu, Allah tahu semua, dan Allah boleh bangkit jasad dalam keadaan yang sempurna dan mengembalikan roh ke dalam setiap jasad.
tanpa tersilap, tanpa tersalah, tanpa tertukar kan. Nanti orang kata salah mesh, tak ada kan. Semua akan dikembalikan kepada jasadnya. Dan semuanya Allah tahu, ya, semuanya Allah tahu. Yang kecil mana pun, kecil mana pun. Mula Allah sebut zarah, kemudian yang lebih kecil daripada zarah dan lebih besar daripada zarah. Kalau mungkin ada orang tanya, dah tahu hak kecil tu, buat apa sebut lagi yang lebih besar kan? Kalau dah yang kecil-kecil itu tahu, yang besar tentulah dah tahu. Kenapa pula sebut yang lebih besar? Faham tak soalan tu? Macam mana nak jawab tu? Jadi sebenarnya Allah nak menekankan tentang ilmu ni semuanya tercatat dalam kitab yang mubin tu, kitab yang nyata tu. Jadi takut-takut nanti kalau Allah tak sebut wala akbar ni, nanti orang faham, oh yang besar tu dah tahu, tak payah catat lah kot. Catat tu yang kecil-kecil takut terlupa, takut termiss, takut tertinggal ke apa. Bukan. Maknanya Allah ni dia tahu yang paling besar, yang paling halus, yang paling kecil. Dan ilmu dia tu bukan hanya sekadar ilmu, tetapi semuanya termaktub dan tercatat dalam kitab mubin. Jadi maksudnya tak ada apa yang mustahil untuk Allah bangkitkan kembali selepas mati. Jadi orang-orang yang tidak beriman, mereka menolak kemungkinan berlakunya kiamat ini. Sedangkan kiamat itu, kebangkitan semula itu, satu daripada nikmat-nikmat Allah yang besar ke atas kita. Kenapa dikatakan nikmat? Sebab ada tujuan kenapa Allah membangkitkan semula kita selepas mati ni. Jadi tujuannya dijelaskan dalam ayat yang keempat. InsyaAllah jangan lupa sambung esok. Bagi yang menonton di YouTube, jangan lupa subscribe supaya tidak terlepas sambungannya dan ayat-ayat yang seterusnya. Untuk hari ini sekadar itu dulu. Moga-moga Allah panjangkan usia kita. Jumpa lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.